Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwaluna wasaddid lisanana wa hadi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberi kepada kita dan masih lagi diberi peluang kepada kita untuk kita teruskan lagi pengajian daripada kitab Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibni Idris. Baik, jadi kita sampai ke rukun salat at-tashahhudul akhir. Tahiyat akhir. Baik. Qala wat-tashahhudul akhir wal qu'ud fihi was salatu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi wassalamu at-tartib. Baik. Dan rukun yang seterusnya adalah at-tashahhudul akhir. Tasyahud akhir. Sebab dalam sembahyang ni satu tasyahud sunat, satu tasyahud rukun. Baik, yang rukun di dalam sembahyang yang kedua. Tasyahud yang kedua. Sebagai rukun di dalam sembahyang. Tasyahud akhir ni daripada start kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah ya sampai kepada salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tasyahud akhir sampai kat situ saja. Ya, kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai setakat tu je. Itu sahaja yang rukun di dalam sembahyang. Adapun sambungan wa ala ali sayyidina Muhammad, ya sambungan selawat ke atas keluarga Nabi dan sambung dengan selawat Ibrahimiyah, itu sunnah. Itu sunnah. Dan begitu juga di dalam bacaan tasyahud rukun tadi tu, yang sikit tadi tu, ada juga tambahan yang sunat. Jadi kalau kita nak pendekkan lagi, boleh pendekkan lagi. Ya. Tapi kurang pahala lah. Contoh tasyahud yang paling kurang sekali. Kita buang segala sunat. Contohnya. Jadi at-tahiyyatu lillah. Takat tu lah. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika. Tak ada alif lam. Tak ada as-salam. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina. Tak ada as. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Lepas tu mengucap dua kalimah syahadah. Lepas tu selawat atas Nabi 5 rangkap. Itu paling kurang. Tapi ya tak ada pahala lah, kurang pahala. Jadi yang biasa kita buat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Baca macam tu sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Setakat tu yang wajib, yang rukun. Dan ada pun setelah itu adalah sunnah. Sunnah. Dan sepatutnya kita baca secara sempurna. Sebab selawat atas Nabi SAW yang paling afdal. Maksudnya yang paling banyak pahala sekali. Ya, yang paling banyak pahala sekali adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah yang kita baca selalu dalam solat. Ya, yang kita baca selalu dalam solat. Yang ada sebut nama Nabi Ibrahim. Itu selawat yang paling afdal seperti mana disebut oleh Syekh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam karangan kitab beliau Ad-Durrul Mandud fi Salah Wassalam. Apa nama kitab beliau? Ya, dalam kitab tu beliau sebut selawat sirah yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah. Baik. Jelas.
Wal qu'udu fih, rukun yang seterusnya. Al qu'udu fih, duduk ketika baca tahiyat akhir tu wajib duduk, rukun. Kalau dia baca di dalam sujud, ya, ataupun baca di tempat lain contohnya kan, ataupun gitulah baca dalam sujud, apa dia punya sah tak sembahyang dia? Tidak sah, sebab dia tinggal rukun, iaitu duduk ketika baca tasyahud adalah satu rukun yang lain. Baca tasyahud rukun qauli, duduk ketika tasyahud rukun fi'li. Baik. Dan seterusnya, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir, itu rukun. Itu rukun. Baik. Jadi apabila kita mengambil qadar yang paling kurang di dalam tasyahud akhir, di situ akan tertunai juga selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan disebut selepas mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu selawat atas Nabi yang rukun. Dan ulama sebut, ya, tasyahud ni dia baca tak perlu tertib. Tak perlu apa? Tertib. Tapi yang kita selalu baca tu secara tertib, itu yang paling bagus sekali. Paling bagus. Kalau kita tunggang terbalik, tak ada tertib kat situ, tetap sah. Tetap sah. Contoh, ada orang baca, sebab kadang dia keliru, dia baca macam mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia jadi jangan dia terbalik kat situ. Dia terbalik kat situ. Sah tak tasyahudnya? Ya sah. Tak perlu tertib. Tak perlu tertib. Itu dari segi hukum begitu. Tapi yang kita selalu baca, teruskan. Kerana itu paling baik, paling afdal, paling banyak pahala. Baik. Kecuali ulama kata, dua ni mesti ada tertib. Apa dua? Mengucap dua kalimah syahadah dan selawat atas Nabi. Artinya, mesti dahulukan mengucap, kemudian baru selawat atas Nabi. Seperti mana kita biasa buat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, selesai, baru kita selawat atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dua ni jangan kita kemudiankan yang dahulu, dahulukan yang kemudian. Kalau tersilap, kena ulang balik. Contoh dia macam mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dia dah terbalik kat situ. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dia terbalik kat situ. Okey ke? Okey. Tak ada masalah. Tapi selepas itu dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru selawat. Kalau dia terbalikkan dua ini, tak sah tasyahud dia. Contoh, dia selawat dulu, lepas tu baru mengucap. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tak sah tasyahud dia. Maksud dia kena ulang balik biar betul tertib tu. Jadi kesimpulan dia apa? Bacaan tasyahud yang kita selalu baca itu yang paling baik, sebab kita baca mengikut susunan tertib. Tapi kalau kita nak terbalikkan, dahulukan yang kemudian dan kemudiankan yang dahulu, tasyahud masih sah. Tapi melainkan pada dua rangkap ini, jangan kita dahulukan yang kemudian dan kemudiankan yang dahulu. Apa dia? Yang pertama tasyahud dan setelahnya selawat atas Nabi. Ya, mesti kena baca tasyahud dulu, baru selawat atas Nabi SAW. Baik. Baik, dan seterusnya. Ya, seterusnya. Ya, kalau kita nak berselawat ni yang apa, selawat ikut selawat apa pun tak ada masalah. Tapi nak pahala yang cukup, sempurna, selawat yang seperti Imam Syafi'i ajar dalam solat,
Selawat Ibrahimiyah. Kalau tiba-tiba kita bawa selawat tafrijiyah ke, ya, selawat apa kita bawa, dia sembahyang tak batal. Sebab dia selawat atas Nabi ni satu rukun. Satu rukun. Kita selawat atas Nabi macam biasa, tersambung dengan selawat tafrijiyah ke apa ke, tak dituntut. Tapi kalau kita buat batal kita solat, batal. Yang dituntut adalah selawat yang telah dinaskan, itu selawat Ibrahimiyah. Baik. Dan seterusnya, wassalam, rukun second last, ya. Yang kedua terakhir ni assalam. Baik, memberi salam adalah rukun qauli. Jadi kita faham daripada rukun qauli ni hanya sah dengan ucapan. Ya, walaupun kita tak toleh ke kanan ataupun ke kiri, salat kita sah. Sebab dia rukun qauli. Jadi innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2 kali salam. Tapi dua-dua tak toleh. Ya. Tertunai rukun. Rukun hanya sekali salam saja. Ucapan pertama itulah yang rukun. Ucapan yang kedua adalah sunnah. Baik. Jadi kat salam ni rupanya rukun hanya satu, iaitu ucapan dan sirah assalamualaikum. Tapi yang sunat agak banyak. Yang sunat kita tambah salam satu lagi. Yang sunat kita toleh ke kiri dan kanan dan kiri. Dan yang sunat dalam kita toleh tu, ya, seperti mana disebut oleh ulama, ya, seperti dalam kitab Surah Karim sebut apa dia? Kita toleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baik, cara yang sunnah kita nak toleh tu, bila kita start toleh ke kanan dan bila kita start toleh ke kiri. Okey, jadi dia sebut, ulama sebut, jadi nak start toleh tu setelah kita selesai alaikum. Setelah kita selesai alaikum, baru toleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu ke tengah balik, ke tengah qadar tumakninah. Subhanallah qadar. Jangan sebut subhanallah, qadar itu saja. Lepas tu toleh kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi waktu toleh tu bukan start daripada awal salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semayang sah, tak ada masalah. Ya. Sunat pun dia buat toleh kanan kiri. Cuma nak sunat yang lebih sempurna. Yang lebih sempurna. Tadi dapat pahala, okey dah. Buat sunat semua okey, alhamdulillah. Cuma nak yang lebih sempurna macam mana? Start toleh tu ketika sebut mim tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Ya, itu cara yang sunnah yang disebut oleh ulama. Baik, cara yang sunnah yang dapat pahala sempurnalah. Tapi kalau orang tu dah toleh kiri kanan, walaupun tak ikut cara macam ni, tetap dapat pahala sunnah. Cuma agak kurang. Baik. Di sini kita nukilkan dalam kitab yang disebut dalam kitab Nailur Raja, syarah kepada Safinatul Najah, syarat untuk sah salam ni ada 9 syarat. Jadi salam yang simple ni untuk sahkan dia kena ada 9 syarat. Kalau tak ada 9 syarat, tak sah salam kita. Baik, kita tengok apa 9 syarat yang disebut kat sini. Ya. 9 syarat. Baik, kita tengok syarat yang pertamanya daripada assalamualaikum tu. Yang wajib assalamualaikum, ya. Adapun warahmatullah tu adalah sunnah. Dan tak sunat kita tambah panjang lagi. Wabarakatuh kita tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah wabarakatuh tak sunat ditambah dalam apa-apa sembahyang pun. Melainkan satu sembahyang yang terdapat khilaf padanya. Sembahyang apa tu? Sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah ada khilaf. Ya. Kita sembahyang jenazah, kadang-kadang saya pergi sembahyang jenazah, imam yang jadi imam tu dia sambung wabarakatuh. Dia tahu masalahnya. Jadi dalam sembahyang jenazah ni, dalam bab salam tambah wabarakatuh ada khilaf punya. Dan khilaf kuat di antara dua ulama
Yang menjadi rujukan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam solat jenazah tu, lepas takbir keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut wabarakatuh, disebut pelan. Takut orang belakang dengar kan jadi isu pula. Ya. Dia biasalah. Kalau orang tak pernah dengar jadi isu terus. Viral terus. Jadi takut viral, dia buat pelan-pelan. Dan bukan kat sini, kat Tarim sendiri pun, kat Hadramaut, memang ketika semayang jenazah, memang amalkan ini. Tapi pelan. Tapi apa? Pelan. Dia tengok tu imam ni alim juga tu. Ya. Jadi dia baca pelan. Supaya kata tak timbul kata masalah lah. Jadi dalam solat jenazah, berkata Imam Ibnu Hajar, sunat tambah wa barakatuh. Tadi kata Imam Ramli tak sunat. Itu saja. Baik, kita tengok syarat-syarat untuk sah salam. Tapi kalau kita tambah dalam semayang biasa, tak batal solat ya. Cuma tak dituntut. Tak ada pahala. Jadi tambah setakat macam tu je lah, tak ada pahala. Baik, ya syarat pertama, Assalamualaikum. Syarat pertama mesti kena ada alif lam. Alif lam tu kena ada as. Alif lam tu kena ada. Kalau kita sebut sin sahaja, tak sah salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang kita pentingkan, salam yang pertama tu biar betul. Salam kedua tak betul pun tak apa sebab sunat. Tapi salam pertama tu mesti kena betul. Azan, ada yang azan. Jadi salam yang pertama tu mesti kena betul. Jadi alif lam tu kena sebut. Kita pastikan kita sebut. Adapun kalau kita terdengar orang sebut macam salam, macam assalam. Jadi kita ragu dia sebut macam mana tu. Jadi kita sangka baik je. Sangka baik. Kalau kita makmum, kira tak payah batalkan solat kita. Dan jangan tanya. Jangan tanya imam. Ya, sangka baik macam tu. Mungkin dia sebut as, kita tak dengar. Mungkin dia sebut assalam, cuma kita dengarnya salam. Okey, baik. Dan syarat nombor 2-nya apa dia? Kaf. Kaf mesti kena ada dalam lafaz assalam. Kaf kat mana tu? Assalamualaikum. Kaf dekat kum tu lah. Dia tak boleh berubah, tukar kepada huruf lain, tak boleh. Mesti kena ada kum. Dan syarat yang ketiga, mim belakang kaf tu mesti ada. Mim kat belakang kaf tu mesti ada. Lafaz jamak orang panggil. Kena lafaz jamak. Okey, baik. Dan syarat nombor 4. Ya, syarat nombor 4, dua perkataan ni jangan kita pisahkan dengan perkataan yang lain. Assalamualaikum. Jadi assalam lafaz yang pertama, alaikum lafaz yang kedua. Di antara ni jangan kita letak mana-mana lafaz selain daripada dua itu. Kalau kita letak lafaz yang lain, ikut sedap kita je, nak bagi salam ni biar orang kata sedap sikit orang dengar kan. Orang dengar sedap sikit kata. Assalam ya al-azimul jalil alaikum. Sedap. Masjid negara contohnya kita bagi salam baru jadi imam, sedap. Ya, gaji pun tinggi, sedap. Pakai jubah hitam, sedap. Bagi salam sedap. Allah assalamualaikum. Assalamu al-azimul jalilul tamul hasan alaikum. Lepas tu kena masuk penjara. Ya, sedap dia tambah. Jadi tak boleh tambah-tambah. Di antara dua lafaz ni tak boleh tambah. Baik. Boleh tambah. Cuma adalah pengecualian. Dia boleh tambah lafaz tertentu tapi tak payah sebut takut orang tambah. Kan jadi benda lain lagi. Ya, jadi ambil kaedah basic pertamanya, tak boleh tambah apa-apa kalimat. Biar sebut assalam dengan alaikum je. Dah, jalan. Jalan habis keluar sembahyang. Baik. Dan seterusnya. Okey. Seterusnya walin. Maksudnya apa? Kena ada mualat di antara dua kalimah. Jadi assalamu dan kita sambung alaikum tu kena sambung terus. Jangan lama-lama. Ya, assalamu alaikum warahmatullah. Dia pisahkan kalimah salam
dengan kalimah alaikum dengan diam yang panjang. Itu yang tak sah. Kena ulang balik. Kena ulang. Mungkin dia terperanjat kot ada benda depan dia. Assalam. Tengok. Bila saya beli mesin depan ni? Tengok. Lupa. Waalaikum warahmatullahi. Disambung. Jadi keadaan macam tu, nak kata masuk akal sikit contohnya kan. Jadi salam dia sah ataupun tidak, jawapan dia salam tak sah. Tapi diam yang panjang. Jadi kalau orang tanya diam yang panjang tu macam mana? Diam yang panjang tu macam kat Fatihah. Iaitu diam dengan kadar yang kita tarik nafas dan hembus balik. Lebih kurang 6 saat. Lebih kurang. Kita bagi contoh. Assalamu alaikum. Cuba kira. Sebab saya pernah kira 6 saat. Lebih kurang 6 saat. Jadi dia diam kadar masa yang boleh kita tarik nafas secara relax lah. Jangan kata ni. Lepas tu buang nafas, relax. Ini dipanggil diam yang panjang. Diam panjang ni ulama' sebut macam tu lah. Kadar diam yang boleh tarik nafas dan hembus balik. Tu kadar tu. Lebih kurang 6 saat. Jadi tak sah salam dia. Dia kena sambung terus. Ataupun berhenti pendek tak apalah. Assalamu alaikum. Dia nak sebut mu tu biar jelas. Assalamu alaikum contohnya. Tak ada masalah. Baik. Dan seterusnya. Berapa syarat ada kita ni? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam. Syarat yang keenam adalah ketika kita memberi salam, pastikan dada masih menghadap kiblat. Ya, pastikan dada masih menghadap kiblat. Ini dah gelojoh nak keluar sangat daripada semayang tu, sampai bagi salam dengan dada-dada sekali pusing. Ya. Terlampau kelang kabut, takut tertinggal apa-apa kan. Dia ataupun takut apa-apa berlaku, dia nak semayang cepat. Assalamualaikum. Akak baik lagi. Ya. Jadi itu membatalkan solat dia, bukan batal salamnya. Solat dia pun dah hancur. Jadi pastikan ketika bagi salam yang toleh hanya muka saja. Jangan settle sangat nak keluar semayang. Settle nak keluar semayang sampai pusing-pusing dada sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Dada pusing. Pusing hanya kepala sahaja. Dada mustaqbil qiblah, masih menghadap qiblat secara sempurna. Pusing, toleh tu biar makmum kat belakang tu boleh tengok pipi. Tu kadar yang sunat. Pusing sikit tak apa dah. Tapi yang elok pusing banyak sikit. Assalamualaikum. Bukan suruh makmum tengok pipi. Tak, kadar yang boleh makmum tengok pipi kalau nak tengok. Faham? Baik. Siapa nak tengok pipi? Ya, baik, qadar itu. Kata saya semayang seorang, tak ada makmum. Ya, tak apalah semayang seorang pun semayang seorang. Tapi sunatnya tetap kena pusing biar sempurna. Kalau ada orang boleh tengok. Orang kat mana? Orang kat belakang dia. Orang yang kat belakang dia, bukan orang kat tepi kiri dia. Orang tepi kiri dah pusing sampai habis. Akan pusing sekali dada sekali. Baik, Allahumma salli alaihi. Dan seterusnya. Yang ketujuh. Ni yang ketujuh ni, kalau kita sebut takut-takut orang terbuat. Takut-takut orang terbuat. Jadi lepas ni kalau kita tahu benda ni jangan buat. Kalau kita rasa was-was macam terbuat, anggap macam tak buat. Apa dia? Sebab yang bahaya sikit. Iaitu kita bagi salam tu bukan kita bagi salam untuk solat. Bukan untuk kita tunaikan rukun solat, tapi kita bagi salam sebab nak bagi salam kat orang sebelah. Mana ada orang buat macam tu? Tapi kalau dia bergurau, dia buat macam tu, tak sah bagi salam. Dia pun dah standby ni. Innaka hamidum majid, tengok orang sebelah. Ya, leka semacam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia niat tukhbir. Dia niat mengkhabarkan orang sebelah yang dia bagi salam. Ini tak boleh. Tak sah semayang dia. Tak sah. Kita bagi salam macam biasa. Tak perlu ni apa-apa, ataupun kita hanya kata sekadar terlintas dalam hati ni untuk tunaikan rukun semayang, iaitu bagi salam. Untuk tunaikan rukun semayang. Cukup. Tak perlu kita nak beritahu orang sebelah kita bagi salam. Tak payah. Ya. Benda tu semua syarat-syarat salam kalau kita tak raikan akan batal solat kita
ya, maaf akan batal salam kita. Salam kita batal, kena ulang balik, ulang balik. Baik. Dan seterusnya syarat yang ke-8. Syarat yang ke-8 apa dia? Pastikan kita ketika memberi salam dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Kalau kita beri salam pada selain duduk tak sah, ya, tidak sah. Macam kita baca tahiyat akhir lah, pastikan dalam keadaan duduk. Bagi salam pun macam tu juga, pastikan dalam keadaan kita ni duduk. Jadi kadang sembahyang sunat dah terlampau kelangabut nak keluar sembahyang. Jadi innaka hamidum majid tu dia terus bangun ambil beg dia, assalamualaikum, diri. Allah, laju benar nak keluar solat. Ya, assalamualaikum tak diri. Assalamualaikum tiga bas. Ya, tak sembahyang tetap tak sah. Sembahyang tetap tak sah. Baik, dan seterusnya yang ke-9, syarat yang ke-9 ini syarat untuk semua rukun qauli, bukan salam sahaja. Semua rukun qauli yang ada dalam sembahyang yang 5 tu termasuk salam, syarat yang ke-9 ni untuk semua itu. Apa dia? Hendaklah dia sekurang-kurangnya mendengar suaranya sendiri. Sekurang-kurangnya dia sendiri mendengar suara. Ya, orang lain tak dengar pun tak apa. Biar paling kurang dia kena dengar ketika sebut rukun qauli. Jadi ini syarat untuk semua rukun qauli. Fatihah. Mula-mula sekali takbiratul ihram, mesti dia kena dengar paling kurang. Fatihah dia kena dengar. Tahiyat akhir dia kena dengar. Selawat atas Nabi dia kena dengar. Bagi salam pun dia kena dengar walaupun orang lain tak dengar. Dan dengar tu cukup dengan suara hembusan ataupun suara orang kata macam suara bisik. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Pakai suara-suara orang kata suara angin macam tu. Assalamualaikum. Ya. Suara kasar elok, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Suara satu lagi, assalamualaikum. Dia dengar dah? Dia dengar dah. Okey, masalah. Yang masalah dia tak dengar, letak mikrofon 4 biji pun tak dengar juga. Contoh, dia hanya gerakkan lidah sahaja. Maka sembahyang dia tak minta maaf, salam dia tidak sah lagi. Ulang balik sampai dia dengar. Jadi ulama kata kalau dia sebut sekadar yang dia dengar, cuma ada gangguan di sekeliling. Contoh, ya gangguan bunyi kereta, bunyi kipas, bunyi horn, macam-macam bunyi. Jadi benda tu menghalang dia daripada dia dengar. Padahal kalau benda ni tak ada, dia dengar je. Hukum dia macam mana? Sah tak salam? Sah, tak ada masalah. Hukum dia sah salam. Sebab dia berucap tu assalamualaikum, dia boleh dengar, cuma dengan sebab gangguan sekeliling dia tak dengar, jadi tak dengar. Ulama kata salam macam ni cukup. Cukup sebab dia boleh dengar kalau tak ada gangguan yang di sekeliling. Baik, dan syarat yang ke-10 ditambah oleh sahib Nailur Raja, ya, jangan kita kurangkan daripada assalam. Lafaz salam 2 je, jangan kurangkan dah, jangan. Assalamualaikum sebut habis-habis, jangan kurangkan. Ini assalam. Allah buat style dalam solat. Tak ada style lah, ikut sembahyang. Dia ikut rukun macam mana, seperti mana yang Nabi SAW ajar. Sebab semua rukun sembahyang ini adalah pernah dilakukan oleh Nabi SAW yang diimamkan oleh Sayyiduna Jibril. Jadi Nabi mula-mula sembahyang sendiri, Nabi talaqi dengan Sayyiduna Jibril. Jadi Nabi jadi imam sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Jadi Nabi jadi imam. Nabi ikut di belakang. Itu sebab ya para sahabat ikut salat Nabi. Nabi ambil daripada Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu sebab dalam hadis Nabi pernah sebut sallu kama raaitumuni usalli. Kalian sembahyanglah ya seperti mana kalian lihat aku sembahyang. Jadi sembahyang yang aku sembahyang ni qaulinya, fi'linya tepat dengan ya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutlah solat Nabi. Baik. Jadi cukup sekadar kita belajar ilmu fiqh ni tentang rukun solat, kita dah sembahyang macam sembahyang Nabi. Ya, kita dah solat macam sembahyang Nabi sebab kita pun bertalaqi ambil daripada imam Syafi'i
an gurunya sampai ke Nabi SAW, sampai para sahabat, sampai ke Nabi, sampai ke Jibril, sampai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai. Dan rukun yang terakhir sekali at-tertib. Ya. At-tertib. Rukunnya tertib. Maksudnya susunan solat tu wajib kita raikan. Jangan kita tunggang terbalik. Kalau tersilap tak apa. Tapi ada hukum tersendiri. Contoh, macam kita dah baca daripada awal rukun hari tu, ya mesti dia kena berdiri dulu, betul? Dia kena berdiri dulu. Lepas tu angkat takbir. Takbir serta niat. Jadi dia tak boleh angkat takbir dulu baru nak berdiri. Allahu Akbar. Lepas tu baru berdiri. Tak boleh. Sebab dia tak ikut susunan. Jadi dia berdiri dulu. Baru angkat takbir. Ikut tertib dia. Baru baca Fatihah, baru rukuk, baru sujud yang pertama, kemudian duduk, kemudian sujud yang kedua. Begitulah berulang setiap rakaat. Kalau dia tersalah dalam menjalankan solat sehingga dia melanggar tertib, kalau tersalah itu tak batal solat. Tak batal solat. Sebagai contoh apa dia? Dia semayang zuhur 4 rakaat. Lepas dia baca Al-Fatihah, ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kemudian baca surah, dia sepatutnya rokok dulu, tapi dia terus turun ke sujud. Sebab banyak fikiran, ya. Dia tengah orang kata, ya banyak fikiran, segabuk kata. Jadi dia semayang pun dia lupa. Lupa. Jadi dia terus sujud, dia tak ingat dah dia rokok ke belum. Dia terus dia sujud. Jadi dia tersalah tertib solat. Okey, baik. Dia terus sujud. Okey, apabila dia sujud, dia ingat tak yang dia salah tu? Ada orang dia tak ingat. Dia terus semayang. Dia terus sujud, duduk di antara duduk. Tak ada orang tegur. Dan dia tak ingat. Ada orang ketika dia sujud tu dia teringat dia salah. Okey, kita ambil orang yang teringat dia salah. Jadi kalau dia terus sujud dan dia teringat dia salah, dia wajib patah balik berdiri. Bukan patah balik rokok. Patah balik berdiri dulu. Ya, patah balik. Silap. Tak apa. Semayang tak batal. Sebab dia tersilap. Patah balik berdiri. Lepas tu baru rokok. Lepas tu macam biasalah. Tidak, lepas tu sujud balik. Dia tak boleh patah-patah tu rokok terus. Tak boleh. Ya. Sebab rokok ni kena daripada berdiri. Bukan daripada bawah rokok ni. Mana ada orang bawa rokok daripada bawah. Ya, rokok mesti daripada berdiri. Tu sebab dia kena berdiri dulu. Relax. Lepas tu dia rokok balik. Orang kata isi balik ruang kosong tadi tu. Rokok balik. Tidak baru sujud. Baik, ni bagi orang ingat bertuah lah dia. Tapi seorang lagi kawan kita ni tak ingat. Tak ingat. Jadi lepas dia sujud tu, dia macam mana dia healing dalam solat. Healing. Contoh kata. Dia dah fikir apa tak tahu. Memang banyak berlaku. Yang bercakap pun berlaku. Jadi sembahyang tu banyak fikir sangat. Ya? Banyak fikir sangat. Tu sebab saya teringat kisah seorang orang soleh. Orang soleh ni Masya Allah. Kalau orang soleh ni dia pentingkan solat. Dia tahu harga solat dan nilai solat di sisi Allah SWT. Jadi sebelum dia semayang, siapa-siapa nak bercakap dengan dia, hal dunia ke hal akhirat, dia stop dulu, nanti dulu. Biar lepas semayang. Ni orang kata ketika nak semayang ni, dalam saf ataupun nak masuk masjid, orang nak cakap dengan dia, nanti. Biar dulu. Biar semayang dulu, lepas habis semayang, main cakap. Takut kalau dia bercakap, ditanya soalan. Kawan ni dah semayang, teringat jawapannya apa lepas semayang nak bagi. Dia bukan teringat ke Tuhan, dia teringat ke jawapannya apa. Kitab ni tak sebut. Tengok kitab lain pula. Fikir. Nanti dulu. Nanti. Sebelum semayang, jangan tanya. Biar lepas semayang, baru tanya. Takut tersibuk dalam semayang. Tu akhirat. Ya dunia lagi lah. Aku kata Tuan, Masya Allah, duit dah masuk dalam bank ni. Kita buat apa? Sudahlah. Okey. Duit ni kita bagi ni. Dalam semayang tu diatur elok dah. Habis semayang tu selesai aturan. Masya Allah. Ya. Kita tak cakap orang kita sendiri. Jadi, beliau ni sekat. Tak nak.
Kalau hari Jumaat, lagi teruk beliau sekat. Hari Jumaat, daripada subuh tu sekat. Sebelum sembahyang Jumaat, start daripada subuh, lepas sembahyang subuh, isyraq apa semua tu, sampai nak ke sembahyang Jumaat, dia kata, ini waktu biar aku buat ibadat. Jangan siapa bagi tahu aku tentang hal dunia, tentang perkara yang boleh orang kata, membuat manusia fikir banyak, jangan. Senyap dulu. Lepas aku sembahyang Jumaat, pakat berimpun bagi tahu apa berita ya. Tu sampai setara tu nak jaga solat. Dia pentingkan khusyuk dan ruh solat tu sendiri. Itu orang kata sikap orang-orang soleh macam tu lah. Ya, orang soleh macam tu. Kita ni tak apalah kalau orang tak soleh, berlakon jadi soleh tak apa dah. Ya, yang penting kita ada usaha ke arah itu. Kan kalau sekat kan orang kata belagak, sekat-sekat orang. Kan? Sembahyang Jumaat pukul berapa? Nanti pukul berapa? Ada orang nak cakap. Kan kita pula jadi cakap orang kata jadi act pula. Biar orang tahu kita ni khusyuk dalam sembahyang. Allahu Akbar. Macam-macam hal sekarang ni. Ya, hati sangat-sangat terganggu, fikiran terganggu. Jadi, orang soleh kalau dibuat macam tu, dia tak terfikir macam tu. Dia memang hati dah ditarbiyah, dah proses lawan nafsu dah. Waktu tu panjang dah. Jadi kita tak apa, usaha ke arah itu tak salah. Usaha ke arah itu dan biarkan kata-kata manusia. Baik, ala kulli hal. Jadi dia teringat. Minta maaf, dia tak teringat. Dia terus sujud dan dia buat macam biasa, macam tak ada apa-apa. Dia bangun, duduk dia antara dua sujud. Dia sujud kali kedua, dia bangun sambung rakaat yang kedua. Dia bangun pada rakaat kedua tu, ya, tengah baca Al-Fatihah. Kata, rokok tak buat lagi tadi, Syekh. Rokok tak buat lagi tadi. Jawapan dia macam jawapan pertama. Dia kena dia kena rokok. Dia tengah baca Fatihah tu. Rakaat pertama tak rokok lagi tadi. Rakaat pertama tak rokok. Jadi ni rakaat kedua dalam anggapan dia terus burn. Dia terus kena rokok. Terus rokok, tak payah habiskan Fatihah, tak payah semua tak payah, terus rokok. Dah bila dia rokok, terus i'tidal, terus sujud balik. Jadi dua tu burn terus. Memang tak ada dua. Tu dia teringat lambat sikit. Ada orang yang ketiga teringat lagi lambat. Okey, dia sujud pertama. Dia tak ingat tinggal rokok. Bangun. Sujud kali kedua. Bangun. Baca Al-Fatihah. Waladdallin amin. Bismillah. Baca surah habis dah. Rokok pula. Time dia rokok rakaat kedua tu. Asal rasa macam kali pertama rokok ni. Rupanya dia teringat rakaat pertama dia tak rokok. Rakaat ni baru dia rokok. Baik. Jadi dia buat apa? Kita nak kata patah balik. Bangun rokok balik. Macam tak ada faedah. Ya. Ulama kata stay rokok. Kalau dah rokok, teruskan rokok. Teruskan rokok. Dan anggaplah itu rakaat yang pertama. Burn rakaat kedua. Memang tak ada habis. Fatihah yang baca rakaat kedua semua hilang. Semua hilang, rakaat kedua hilang. Burn. Jadi anggaplah ini rokok rakaat pertama. Patutnya i'tidal macam biasa, rokok macam ya, bersujud macam biasa. Boleh insya-Allah boleh. Ada yang lagi teruk. Ya, saja bagi gambaran. Yang terakhir sekali memang dia tak ingat. Memang tak ingat dah. Bila dia ingat? Ketika baca tahiyat akhir. Akhir. Innaka Hamidum Majid. Fikir balik. Rokok rakaat pertama tak buat lagi. Rakaat kedua dia buat. Rakaat ketiga dia buat. Rakaat keempat pun buat. Senang. Tak payah orang kata jadi jadi takut jadi apa, tak payah. Jadi senang saja, hanya tambah satu rakaat. Bangun, jangan teruskan tasyahud. Terus bangun, tambah satu rakaat lah lagi. Sebab apa? Sebab rakaat pertama tadi yang tak cukup rokok, rakaat kedua tampungkan. Rakaat kedua hilang rokok sebab tampung pertama, rakaat ketiga tampungkan yang kedua. Rakaat ketiga hilang rokok sebab tampung yang kedua, rakaat keempat tampung yang ketiga. Jadi rakaat keempat tu masih kosong rokok. Jadi kita tambah satu rakaat untuk kita selesaikan salat. Tak payah kata nak batalkan solat ataupun macam mana, tak payah. Ya. Tak payah buat reaksi, dia kata. Dah cukup. Ya. Berhentikan tasyahud, terus bangun, tambah satu rakaat lagi. Wallahu a'lam. Setakat tu dulu.
Dan tajuk yang seterusnya adalah syarat. Syarat-syarat untuk sah salat 15 insya-Allah. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Baik. InsyaAllah ya, mudah-mudahan perhimpunan kita ini berkati Allah Subhanahu wa taala dan beri taufik dan inayah untuk kita amalkan dan sampaikan kepada mereka yang tiada insya-Allah. Sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها، من الأعمال أزكاها، من الذهن أصفاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.